Mengendalikan jentera berat dalam projek pembinaan seperti kren menara sudah tentu mempunyai risiko tersendiri. Pengendaliannya semestinya memerlukan kemahiran teknikal yang diiktiraf, bukan sekadar berani. Namun, ada setengah pihak sanggup menutup mata membenarkan operator kren tidak berlesen ini semata-mata mahu mengurangkan kos operasi pembinaan. Bersama saya Hafiz Nin dan rakan setugas Ikhwan Haq Fazlul Haq dan Mahai Zura Abdul Malik dalam episod Spotlight kali ini memperincikan isu pemandu kren tanpa lesen bahagian 2. Okey bang, sekarang abang warga asing, orang Bangladesh, betul? Nama abang siapa? Ha? Abang naik sini, naik kren, abang tak ada lesen. Siapa suruh naik? Bos apa? Suruh abang naik. Okey, hari ni dia suruh abang naik. Hari ni hari Sabtu ya. Dia suruh abang naik. Persatuan Kren Menara Malaysia atau Perkema sentiasa memantau isu ini bagi memastikan tidak berlaku kemalangan dalam kalangan operator selain menjaga kebajikan kira-kira 1,000 ahlinya. Perkema mendakwa ketika ini ada kira-kira 500 operator kren menara di Malaysia tidak memiliki lesen kompetisi seperti yang disyaratkan di bawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP sejak 2013 dan ia pastinya melanggar undang-undang. Untuk pengoperasian kren menara tanpa lesen ni secara umumnya semakin parah dan membimbangkanlah sebab keadaan ni semakin berluasa. Sekarang ni ramai yang sudah boleh dan berani untuk beroperasi mengendalikan kren menara tanpa lesen. Setakat ni berdasarkan risikan dan penyelidikan yang kita lakukan berserta dengan tangkapan sekitar 500 orang dan lebih yang kita sedia pastilah. Itu untuk tahun lepas dan tahun ini. Persatuan itu juga melihat individu yang tidak mempunyai lesen operasi kren seperti kren menara sudah pasti tidak tahu mengenai undang-undang dan standard operasi bagi mengendalikan jentera berat itu sehingga sanggup membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Punca ramai orang yang berani untuk mengendalikan kren menara ini tanpa lesen sekarang kerana lemahnya penguatkuasaan, kurangnya pemantauan dan sikap kesedaran daripada timbul diri kita sendiri serta ni juga sebab majikan yang lebih mengutamakan untung daripada memastikan keselamatan kren dan nilai nyawa operator. Buat masa sekarang operator profesional kadar gaji adalah RM180 sehari dan ke atas, berbanding dengan operator haram yang hanya dibayar RM10 sejam ataupun secara pukal RM80, RM90 sehari. Perkema juga berharap isu ini dapat diberi perhatian pihak berwajib kerana ia mampu memberi kesan dari segi keselamatan dan ekonomi negara. Yang pertama, kita kesatuan dan persatuan kita menyokong penuh OSH-MP, OSH Master Plan yang di 2016 hingga 2020 yang dibawakan oleh JKP untuk bekerjasama menyelesaikan isu ini. Antaranya cadangannya penambahbaikan untuk pihak JKP menguatkuasakan undang-undang ini dan melakukan pemantauan yang kerap. Oleh itu kita menawarkan diri untuk bekerjasama dengan JKP dalam memastikan gejala ini dapat dibanteras. Okey, kesan kepada rakyat Malaysia yang pertama, rakyat Malaysia akan menganggur, mana meningkatkan peluang pengangguran, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, pada sumber pendapatan negara lah, sebab kita yang mengambil lesen kita membayar dan kita pun berbayar cukai. Nak ambil lesen kena bayar, kena ambil kursus. Berbanding dengan operator yang tak ada lesen ni, dia tak perlu bayar, tak perlu bayar cukai, tak perlu sekian-sekian. So benda ni efek dia pada diri operator sendiri, pada majikan, pada persekitaran dan juga pada negara lah, pada kerajaan. Menerusi statistik yang dikeluarkan Kementerian Sumber Manusia, setakat ini ada 1,956 kren menara yang aktif dan berdaftar di seluruh negara. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP yang bernaung di bawah kementerian itu juga sentiasa memantau isu pemandu kren tanpa lesen di negara ini. Nama berkaitan dengan kren menara ni ada dua undang-undang, dua akta. Pertama, Akta Kilang dan Jentera AKJ 1967. Yang kedua, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994. Dalam Akta 1994 AKKP ni dia menetapkan kewajipan untuk majikan untuk memastikan maklumat arahan dan latihan sebagaimana yang perlu diberikan kepada operator kren. Operator kren, juru isyarat, juru tali, penyelia, kerja mengangkat dan pekerja yang berkaitan lah.
kerana berkaitan dengan latihan kepada operator kren yang lebih spesifik dinyatakan dalam peraturan kilang dan jentera orang menjaga 2024 bulan. Selain itu, maknanya kita juga mengeluarkan perintah khas ketua pemeriksa kepada pengurus projek berkenaan pengurusan dan pengendalian selamat kren menara pada tahun 2017. Jadi melalui kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 27/1 AKJ 1967, melalui perintah khas ini tanggungjawab telah diberikan kepada pengurus projek untuk memastikan kren menara dikendalikan oleh operator kren yang berdaftar dengan JKKP. Dan sekiranya gagal mematuhinya dan jika disabit kesalahan, boleh didenda sampai ringgit Malaysia 200,000 ataupun 5 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Di Malaysia, seramai 5,384 operator yang berdaftar dengan JKKP bagi mengendalikan kren menara dan mereka ini sudah mengikuti kursus kemahiran yang diiktiraf oleh badan berkenaan. Pada 2016 sehingga 2019, sebanyak 21 kes dikenal pasti membabitkan operator kren menara dalam kalangan rakyat tempatan dan 16 kes membabitkan operator kren warga asing. Tetapi dalam kes-kes yang didakwa berlaku ni setakat ini bagi tahun antara 2016 hingga 2019 setakat ini ada 21 kes yang dikenal pasti melibatkan operator kren tempatan mengendalikan kren menara tanpa lesen, iaitu di Malaysia antaranya ialah di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Perak dan Selangor. Manakala 16 kes melibatkan operator kren warga asing yang mengendalikan kren menara tanpa lesen, iaitu di negeri Johor, Perak, Selangor dan juga Sabah. Meskipun sudah mengetahui memandu kren menara tanpa lesen adalah melanggar undang-undang, namun masih ada yang berdegil untuk mengambil risiko dengan mengupah operator tanpa tauliah berkenaan. Akhirnya, tindakan undang-undang perlu diambil. Pertama sekali, kita mengenakan kompaun terhadap pengurus projek dan kemudian kita akan bawa kes-kes yang berkaitan dengan pendakwaan dan sebagainya. Jadi umpamanya contoh JKP telah mengenakan kompaun terhadap pengurus projek di Pulau Pinang, Sabah dan Johor. Jadi semasa penguasaan ataupun aduan yang diterima, JKP akan melakukan siasatan untuk mengambil tindakan perundangan terhadap pengurus projek dan juga majikan serta kren yang digunakan akan disita. Itu antaranya lah. Jadi antara daripada 2016 sampai 2019 ni ada 14 kes yang didakwa, yang dibawa pendakwaan, dan jumlah yang kena kompaun ada 44 kes dan jumlah penalti yang pendakwaan ni RM420,000 Malaysia, jumlah kompaun RM225,000.